Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yassir wa la tu'assir. Tammim bil khairi summa amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu nikmat berkehendak untuk melakukan kebaikan, dan Allah juga berikan nikmat kekuatan untuk kita melaksanakan kehendak untuk melakukan kebaikan tersebut. Itu antara nikmat-nikmat yang Allah pilih-pilih orang dah untuk beri. Tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala pilih ada rasa dalam hati dia untuk melaksanakan kebaikan. Dan kadang-kadang Allah kurniakan kepada dia nikmat kehendak untuk buat baik, tapi dia tidak ada kekuatan untuk melaksanakannya. Jadi ini nikmat-nikmat yang kadang-kadang kita tak perasan Tuhan kurniakan kepada kita. Tuhan pilih. Kalau Tuhan beri semua sekali orang nikmat-nikmat lagu ni, nescaya penuhlah masjid-masjid. Tapi Tuhan pilih-pilih orang-orang tertentu. Tuhan beri anugerah kepada kita, iaitu anugerah melakukan ketaatan. Jadi kita bersyukur di atas segala nikmat-nikmat yang dikurniakan. Hadirin rahimakumullah. Satu hari Nabi SAW menyebut kepada para sahabat. Satu hari Nabi sebut kepada para sahabat, kata Nabi SAW, Al-kayyisu man dana nafsah wa alima lima ba'dal maut, wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Kata Nabi kepada para sahabat, nak kenal tak? Nak kenal siapa yang cerdik dan siapa yang bodoh? Nabi tanya, nak kenal tak siapa bodoh, siapa cerdik? Lalu kata sahabat, tentulah. Nabi kata, Al-kayyis, orang yang cerdik, man dana nafsah, orang yang kontrol nafsu dia, orang yang jaga nafsu dia, orang yang kekang, yang menguasai nafsu dia, wa amila lima ba'dal maut, dan dia setiap pekerjaan dia, setiap kelakuan dia ialah untuk keberuntungan dia selepas daripada dia mati. Wal ahmaq, dan orang bodoh, kata Nabi, ialah orang man atba'a nafsahu hawaha, dia turut segala kehendak hawa nafsu dia, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia berharap daripada Allah Subhanahu wa taala dengan impian-impian
dan angan-angan yang tinggi. Tadi hak cerdik. Hak cerdik, segala apa kelakuan dia di atas muka dunia, segala apa amalan dia di atas muka dunia, dia niatkan untuk keuntungan di akhirat kelak. Semua sekali. Semua perbuatan dia, niat dia supaya baik, supaya mendapat pahala atas setiap perbuatan dia. Dan memang boleh lagu tu. Setiap perbuatan kita, sejak daripada kita bangun tidur sampai kita tidur semula, bahkan dalam tidur tu sendiri, kita boleh mendapat pahala jika kita cerdik seperti yang Nabi sebut tadi. Kita buang air besar, kita kecil, buang air kecil, jika ada niat yang baik di sebalik kedua-dua perkara tersebut, maka berpahalalah kita. Kita pergi buang air besar, lega. Sebelum tu kita niat kalau boleh buang, lepas balik lega perut, sedap sikit nak tarawih malam ni. Contoh. Dia buang air besar tu, dia niat biar dia lega melakukan ibadah. Dia kecing, dia niat. Kecing ni lepas habis, sedap sikit. Selesa nak sembahyang banyak, kocok sikit sembahyang. Mana dia kecing pun, walaupun perbuatan tu duduk dalam bilik air, dia buang air besar, perbuatan tu duduk dalam tandas, tapi bila niat dia baik, maka berpahalalah dia. Boleh pahala. Kita tak perasan kadang-kadang boleh pahala kecing ni. Boleh pahala buang air besar ni, kalau kena dengan cara dia. Kita tidur dengan niat supaya tubuh kita segar, boleh qiyam, boleh bangun awal, boleh solat subuh Jumaat, maka tidur kita dinilai ibadat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni Nabi kata cerdik. Tu hak kecil-kecil. Hak besar-besar lagi, kerja buat kita, usaha kita, perbuatan kita. Niatkan segalanya untuk keuntungan kita di akhirat kelak. Ni kata Nabi hak cerdik. Dia boleh jaga hawa nafsu dia daripada melakukan maksiat, dan dia berusaha segala perbuatan dia dilakukan ke arah yang baik. So pesen yang kedua kata Nabi, hak pesen bodoh, tak cerdik kata Nabi SAW. Mengikut segala hawa nafsu dia. Acu nafsu dia rayak gapo mari dari hati dia, dia turut seladu. Tidur asal semaya, beres. Lipaklah pitih tu sikit, beres. Selewenglah hak tu, beres. Turut belakang. Tapi dalam masa yang sama, tamanna, dia mengimpikan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan impian-impian yang baik. Nak masuk syurga, buat maksiat, tak ada, tak buat taat kepada Allah. Dalam masa yang sama berdoa supaya dia nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut dah dalam perjumpaan kita hak lepas-lepas, kisah orang hak pesen lagu ni, melakukan maksiat kepada Allah, tak melakukan ibadat kepada Allah, tapi dalam masa yang sama memohon syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak nanti orang lain, kadang-kadang kita sendiri pun kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang tinggi, doa-doa yang baik, doa supaya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan syurga yang tinggi sekali, syurga Firdaus. Nak duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah sedikit. Sangat sedikit. Kita tak ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala syurga biasa-biasa pada dah. Bila kita mari sedah diri, ya Allah, asal boleh masuk syurga, tak apa dah. Tak, kita berdoa nak masuk syurga Firdaus, nak duduk bersama dengan Rasulullah, para sahabat, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Doa kita betul, tak salah berdoa. Okey dah tu, comel dah berdoa. Tapi biar amalan kita selari dengan doa kita. Kalau doa kita nak syurga hak paling tinggi, biar ibadat kita turut doa kita. Janganlah doa kita nak pergi kat ni, kita pergi kat tu. Lepas bila nak bertembung amalan kita dengan doa kita? Bila nak dapat? Tak dapat. Biar doa kita biar sama pada dengan amalan kita.
Kerana Nabi sebut bodoh. Bodoh. Tak cerdik. Orang yang amalan dia sedikit, sedangkan pengharapan dia kepada Allah sangat tinggi. Supaya orang kerja cleaner, dia minta gaji CEO. Contoh, kita tidak nak memperlekehkan cleaner ke apa-apa, kita nak bagi contoh. Dari satu syarikat, cleaner ni tukar cuci, hak bawah sekali hak bawah sekali. Contoh. Tapi bila hari gaji, dia pergi minta dengan bos dia, hamba nak gaji CEO, hamba tak sih gaji tukar kebun sikit. Dia kata, tak sih, hamba nak gaji tinggi. Sedangkan pakat dia rendah sekali. Siapa nak beri? Orang tak beri. Tapi minta pun kata bodoh ni. Hamba nak juga gaji CEO, tak sih gaji tukar kebun, tak sih. Orang tak beri. Kalau tebing kita minta, mecop ngamuk minta orang egak, orang kata ni, ada orang gila ni. Itu Nabi kata bodoh. Dia barangkali para malaikat atas langit pun nampak kita lagu tu. Barangkali lah. Bukan amalan kita sedikit, tapi kita sentiasa meminta yang lebih-lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu para hadirin rahimakumullah, bersempena dengan Ramadan yang akan kita hadap pada esok hari, inilah peluang yang Allah kurniakan, yang Allah pilih kepada kita sebagai peringatan bersama pada malam ini. Bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pahala yang sebanyak-banyaknya. Tuhan tak kira pun. Banyak. Bahkan hak kita sentiasa tahu ada Lailatul Qadar yang disebut khairun min alfi syahr, lebih baik pada 1000 bulan. Lebih baik pada 1000 bulan tu kita tak tahu berapa ribu bulan, 2000 bulan ke, 3000 bulan ke. Tuhan tak tetap. Stok pahala Tuhan tak habis. Dan begitulah tradisi para wali, orang-orang soleh. Bulan Ramadan adalah bulan dia bersungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkan rohani dia sebersih-bersihnya. Boleh ni bulan Ramadan peluang untuk dia membersihkan rohani dia, jiwa dia sebersih-bersihnya. Selain daripada dia menghambat pahala, ketika ni peluang membersihkan jiwa dia, rohani dia. Pertama yang disebut oleh para ulama, tradisi para awliya, para salafus soleh, pada bulan Ramadan mereka akan mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa cinta yang amat sangat, beribadat dengan rasa cinta yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kecintaan yang hakiki. Cinta dengan kecintaan yang hakiki. Apa maksud cinta yang hakiki? Kalau kita biasa baca kitab-kitab tasawuf, dia sebut orang yang melakukan ketaatan kepada Allah bersungguh-sungguh ada dua sebab. Pertama, al-hub, cinta yang mutlak. Yang kedua, rugbah, ataupun ghairah dia kepada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan manusia beribadat kepada Allah dengan sebab yang kedua, ghairah, kepada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beribadat kerana nak syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadat tu betul, taat tu betul, amal soleh tu betul, bahkan begitu yang disuruh, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syurga-syurga. Betul dah kalau kita nak, betul dah kita buat. Tapi ada satu tingkatan lagi, tingkatan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkatan orang-orang soleh, orang-orang alim yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata kerana cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta yang hakiki, tak mengharapkan apa-apa balasan pun. Dia tak harap apa-apa balasan. Ibadat kerana Allah, bukan kerana syurga, bukan takut kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan inilah dia mempamerkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar cinta. Lakukan segala ketaatan, ibadat sebanyak-banyaknya semata-mata kerana tu hak Tuhan suruh. Dengan cara tu hak dia boleh merapatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syurga kau, neraka kau, dia tak fikir pun. Yang pertama. Yang kedua, membersihkan rohani dia
dengan cara meninggalkan segala maksiat semampu mungkin. Segala maksiat. Ada satu hadis Nabi SAW masyhur pasal bulan Ramadan. Nabi sebut, man lam yada' qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi SAW, siapa-siapa pada bulan Ramadan dia tidak meninggalkan qaul az-zur. Qaul az-zur ni banyak. Pelawak qaul az-zur, ghibah mengupak qaul az-zur, an-namimah mengadu domba, pelaga orang, nyapung, mencarut, gelar, semua qaul az-zur. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang tak tinggal mulut uduh, kecek uduh, wal amal bih, dan berperbuatan, beramal dengan perkara-perkara maksiat. Zur yang pertama tadi, hak kecek uduh berkaitan dengan mulut. Zur yang kedua, beramal dengan amalan maksiat. Falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah Subhanahu wa taala tak berhajat dah nak suruh dia sambung puasa dia. Buka lah, lebih kurang lagu tu. Kata Nabi, siapa-siapa hak kecek belawak, perangai uduh, buka lah tak usah puasa. Sebab maksud daripada puasa, antara maqasid, maksud daripada puasa ialah la'allakum tattaqun, nak menjadikan kita bertakwa. Apa guna kita puasa sedangkan perbuatan kita dalam puasa tu tak bertakwa sikit abu pun kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ada baiknya, kata Nabi SAW, supaya dia membatalkan puasa dia. Tak ada guna dah puasa, kata Nabi SAW. Buka lah, kata Nabi SAW, tak ada faedah, tak ada manfaat langsung puasa dia. Bahkan puasa dia tu di akhirat kelak dinilai sia-sia, tak ada pun pahala. Kalau ada qaul az-zur, kalau ada mengupak, kalau ada kecek uduh dan sebagainya. Kerana ada satu hadis Nabi SAW tentang sia-sianya amalan seseorang di atas muka dunia apabila dia melakukan maksiat ataupun perkara-perkara yang bersifat qaul az-zur tadi. Sia-sia, kata Nabi SAW. Ada satu hadis. Hadis ni kita biasa dengar juga. Hadis tentang Nabi SAW bertanya kepada para sahabat dia. Nabi ni sentiasa nak ajar sahabat, ajar dengan cara tanya. Satu hari Nabi SAW tanya kepada sahabat dia, atajruna mal muflis. Hadis tentang muflis. Kalau kita biasa dengar, Nabi pernah kaji tentang muflis. Atajruna mal muflis? Tanya Nabi SAW, wahai sahabat-sahabat, tahu tak apa dia maksud muflis? Muflis ni kak bankrupt. Hak kita guna muflis tu bahasa Arab, bankrupt. Kata para sahabat, faqalu al-muflisu fina man la dirham lah wala mata'. Orang hak muflis di kalangan kami ialah orang hak tidak ada dirham, tak ada duit dan tak ada harta benda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati, al-muflisu min ummati, kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamah bisiyamin wa salatin wa zakatin. Orang muflis di kalangan umat aku, kata Nabi SAW, yang dinilai bankrupt di sudut agama ialah orang pada hari akhirat kelak dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat banyak. Banyak pahala dia, kata Nabi SAW. Min salatin, daripada pahala-pahala sembahyang. Sembahyang hak wajib dia buat, hak sunat dia buat, hak malam dia buat, hak duha dia buat belakang. Banyak pahala sembahyang dia. Wasiyamin, pahala puasa. Puasa Ramadan tak tinggal, penuh. Puasa sunat buat belakang. Wa zakatin, pahala zakat, pahala sedekah, pahala baca Quran, pahala selawat, pahala zikir, banyak pahala dia. Kata Nabi SAW, menggunung pahala, bawa mari heret depan Allah Subhanahu wa taala ke akhirat. Lalu kata Nabi SAW, wa ya'ti qad syatama hadza, wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza.
wa safaka damma hadza wa daraba hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba bila disiasat, bila Allah SWT jawab, bila Allah pamerkan segala perkara yang dia buat atas muka dunia hari itu, ada qad syatama hadza, dia kecek huduh pasal orang lain. Qaul zur tadi, dia mengepak, dia kecek huduh. Wasafaka dama hadza wa akala mala hadza, dia ambil harta orang, dia seleweng, dia pegang jawatan hak tinggi tu, okey ke, dia seleweng duit. Menteri besar ke, Perdana Menteri ke, seleweng duit, curi piti orang. Wasafaka dama hadza, dia mencederakan orang, dia bully, dia pukul. Wa daraba hadza, dia pukul orang tu, pukul orang ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala ambil pahala dia banyak tadi, setambung tadi. Fayu'ti min hadza min hasanatihi. Hak ni beratur, seolahnya beratur depan dia. Jenis mulut uduh. Mulut uduh perangai tak comel. Hablum min Allah dia tadi bagus. Hubungan dia dengan Allah tadi bagus, comel. Cuma sesama manusia, dengan jiran dia, dengan saing dia, dengan sama-sama dia, dia kena perangai huduh. Lalu Tuhan ambil pahala-pahala dia hak banyak tadi, fayu'ti hadza min hasanati. Ni ambil sikit, hak ni ambil sikit, hak ni ambil sikit. Ambil belaka hak dia pikul banyak-banyak tadi. Fa in faniyat hasanatu, fa in faniyat hasanatu, fa in faniyat hasanatu, kalau habis dah pahala dia tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla an yuqda ma alaih, sebelum dia pada selesai, habis dah pahala dia sebelum pada selesai. Pahala habis dah, tapi ada lagi hak duk beratur, duk minta, duk tunggu hak dia buat zalim atas muka dunia tu. Akhadha min khatayahum, maka diambil daripada dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka. Faturihat alaih, dilemparkan ke atas bebanan dia hak kosong tadi. Faturiha finnar summa turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Muflis, banyak dosa dia, habis dah pahala dia orang ambil, dosa orang pula dia pikul atas belakang dia, yang akhirnya dia mari tadi dengan rasa-rasa boleh masuk syurga dengan amalan hak banyak. Akhir sekali summa turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyazubillah. Orang lagu mana ni? Apa sini? Orang soleh, orang alim. Nabi tak kecek pasal orang jahil ni. Nabi tak kecek pasal orang fasik. Hadis ni Nabi tuju kepada orang-orang yang soleh, yang nampak soleh, berbuat soleh, orang baik ni. Orang masjid seperti kita, tok lebah seperti kita, ustaz seperti kita, ahli jemaah masjid seperti kita lah. Dah semaya tak tinggal puasa, tak tinggal zakat, tak tinggal buat belaka, tok lebah lah ni. Nabi tak kecek pasal orang tepi jalan, mak rempik, kau memang orang fasik, kelak maledok. Ni dosa puak-puak kita. Tak kecek mudah-mudah. Dosa puak-puak kita. Dia ngupak. Kecek uduh pasal orang. Buruk sangka pasal orang. Fitnah orang. Buruk ke orang, mengaib ke orang. Nabi sebut dalam satu hadis lain, kullu muslim alal muslim haram damuh wa maluh wa irduh. Setiap muslim ke atas muslim yang lain haram 3 perkara. Apa? Damuh, darah orang muslim jangan kosek. Darah manusia jangan kosek. Maksudnya tidak boleh mencederakan, menumpahkan darah tanpa hak. Yang kedua maluh, harta jangan sentuh harta orang. Yang ketiga irduh, maruah. Maruah jangan duk kosek. Maruah ni termasuklah ngopak, termasuklah an-namimah, mengadu domba, prasangka buruk. Ni benda-benda yang akhir sekali boleh membawa kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam masa yang sama kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa tutup lebah. Ini para aulia menjauhi perkara-perkara sebegini.
meninggalkan maksiat kepada Allah untuk membersihkan rohani di bulan puasa. Yang kedua, mereka menjaga hati-hati mereka. Maksud menjaga hati-hati ialah setiap amalan mereka dilakukan dengan penuh keikhlasan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Hati melakukan ketaatan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak disulami dengan ujub, riak dan takabbur. Kerana ujub, riak, takabbur merosakkan amalan seseorang, walaupun pada zahirnya kita tak nampak amalan kita rosak. Dan iblis, syaitan, dia tak boleh masuk, tak boleh kacau hati-hati orang yang ikhlas. Ingat perjanjian iblis dengan Allah Subhanahu wa taala masa mula-mula hari itu. Diceritakan dalam Quran, la uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Allah, anak cucu Adam ni semua sekali aku nak kosek, aku nak kacau, aku nak selewengkan, aku nak pesongkan daripada jalan kebenaran. Kacau mudah aku nak orang masuk dalam neraka belakang ni, pokok ni, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Kecuali golongan yang ikhlas. Iblis, syaitan, dia tak akan mampu masuk dalam hati-hati golongan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak dia mampu kosek, dia mampu kacau ialah hati yang ujub, yang nak menunjuk-nunjuk, mempamerkan amalan dia, tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila masuk ujub, sum'ah kau, riak kau dalam hati kita, masa kita melakukan ibadat, maka ibadat kita rosak. Tuhan tak terima, walaupun zahirnya sah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana tak ikhlas, rosak amalan. Dan tak ikhlas, sum'ah, riak, ujub adalah penyakit orang-orang alim, penyakit orang soleh, penyakit orang kaya. Orang jahil, dia tak ada ujub, dia nak ujub ke dia. Orang miskin, dia nak riak ke apa. Jadi ujub, riak, sum'ah tu penyakit orang lagu kita, penyakit tutup lebar, penyakit orang soleh, penyakit orang alim. Dan syaitan dia akan masuk melalui benda ni, melalui hati-hati manusia untuk merosakkan amalan dia. Walaupun kadang-kadang kita tak perasan, kita tak nampak, apa kita sebut tadi, rosak. Saya biasa dengar tak cerita sebutir kapur, solat subuh dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab masalah hati. Cerita, rasa cerita dah sini hari tu, tak apa, kalau tak ingat kita ulang balik. Contoh yang dia bawa rosaknya amalan kerana masalah hati. Tiba-tiba masuk waktu subuh, subuh masuk dah. Nak masuk subuh. Lalu bila nak masuk subuh ni, marilah tok siap di masjid. Orang mula-mula sekali mari masjid, tok siap lah. Dia mari masjid, dia pun buka lampu masjid, buka pintu masjid. Lalu mari dalam hati dia, aku awal sekali ni, mujur aku mari buka lampu masjid, buka pintu masjid. Harap kau orang lain tak payah harap dah, mujur aku buka. Dia mari mujur aku buka pintu masjid, mujur aku buka lampu masjid. Dia mari aku, jadi dia mari serap ujub. Baik aku, orang mula-mula mari masjid buka, dia mari serap bangga dari hati dia. Masuk waktu tu bila pula bel, masuk bel, lepas bel tu bila mari cerita dalam hati, mujur aku bel. Tidak tak bangun dah sebutir kampung ni, harap aku sorang ya. Mujur aku bel ni, bangun orang. Dia mari dalam hati dia, mujur aku bel. Maka rosak subuh dia. Tok siap pun awal lagi dah, penuh tak bila saja. Mari Tok Imam, Tok Imam pun akak takbir dia gitu Imam. Mari dalam hati dia, aku hebat sekali. Mari dalam hati dia, mujur aku ada jadi Tok Imam. Harap demo ni kakak jahil belakang ni,
Tak nak jadi Tok Imam. Rosak semaya Tok Imam. Dia mari semaya. Dia jadi Tok Imam. Tapi buah muju aku. Dia bersuara muju. Riak. Penuh semaya Tok Imam. Sah semaya. Tapi syarat Tuhan terima ibadah, ia beza dengan syarat sah ibadah. Kadang-kadang solat tu sah, tapi tidak diterima kerana tidak ikhlas. Penuh tu imam. Kemudian makmum hak ramai-ramai pun dia tidak sah. Sudah semaya itu paling tengok, tidak sah ya kita ni. Berjeruh dah kita ni. Dia mari dalam hati dia, aku ni kira warak dah. Warak dah aku ni. Sebab ramai-ramai kapun ni tidak sah yang mari semaya. Dia mari suruh dia warak, dia solat. Muju aku ada. Lepas tu ala kelik tu siap tengok, ni rumah ni tak bangun lagi, ni gelap ni. Ni pah mana ni tak bangun. Dia mari belas sasa. Akhir sekali saja-saja kapun tu. Penuh solat sebutir kapun, ke masalah hati. Tiba-tiba kita pergi akhirat tak ada pahala. Tak ada. Disebut dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin, orang-orang hak mana dia melakukan ibadat kerana manusia, tidak kerana Allah Subhanahu wa taala, di akhirat dia dituntut pahala dia. Dituntut muka dia semaya kan, dia puasa, dia zakat, dia dituntut pahala dia di akhirat, tuntut dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah hamba dia, idhabu ila allazina kuntum turauna lahum fid dunya. Mugi minta dengan siapa hak mu tunjuk dah semaya atas muka dunia itu tunjuk ke tua. Tu saya kata, minta untuk tua minta dengan aku apa? Mu semaya atas muka dunia tunjuk ke Tok Ngulu. Semaya atas muka dunia tunjuk ke Tok Imam. Minta dengan Tok Imam, minta dengan Tok Ngulu. Hak dengan aku ni orang hak betul-betul ikhlas kerana aku. Jadi yang kedua, para salafus salih, para awliya, pada bulan Ramadan mereka membersihkan hati-hati mereka, menyucikan hati-hati mereka, membuang segala perkara-perkara yang berkaitan dengan ujub, riak dan sebagainya. Yang ketiga, kita ambil tiga ya. Menjaga mata. Yang ketiga, mereka tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beristighfar, memohon keampunan ke atas setiap salah dan silap mereka. Kerana orang yang bila melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dikira biadab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah Subhanahu wa taala berasa bangga bila ada hamba dia yang bila buat maksiat terus istighfar, bertaubat. Allah tak marah bila terbalah. Allah tak marah bila tersalah melakukan maksiat, kerana Allah cipta manusia dan dia tahu kelemahan manusia memang buat maksiat, dan manusia memang terbalah. Sifat manusia boleh-boleh beringat leceh lagi. Tuhan tahu. Cuma Tuhan nak manusia bertaubat, memohon keampunan kepada dia. Hadis Nabi sebut alaihi salatu wassalam, hadis kursi, Allah menyebut kepada hamba dia, kepada para malaikat, berbangga, abdi. Tuhan kata, tengok, abdi aznaba zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhunub wa ya'khudhu bizambi. Tengok tu hamba aku, dia buat dosa tu, tapi dalam masa yang sama dia tahu bahawa dia ada Tuhan Maha Pengampun dan menghapuskan segala dosa. Hamba dia rendah diri kepada dia, tahu silap, dia tahu dia ada Tuhan, dia tahu dia silap, dia tahu dia berdosa, dia tahu dia ada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu dia berdosa dengan Allah, maka dia tawaduk, merendah diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pengampunan, mengaku salah, mohon ampun. Hak ni Tuhan sayang, Tuhan suka. Masalah bila kita buat dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita buat dosa. Buat dosa tak istighfar.
Buat dosa tak taubat, buat dosa tak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang disebut kurang ajar dengan Allah. Biadab. Orang lagu ni memang Tuhan marah. Dia dah buat dosa, buat tak cara. Sepuluh buat salah dengan kita, pakai gigi buat tak cara. Contoh kita naik kereta, yang seseh kata kita. Gigi buat tak tahu kata. Kalau minta maaf tak apa. Debat dengan Allah. Maka sifat para wali-wali Allah di bulan puasa membersihkan rohani mereka, jiwa mereka dengan cara mereka tawaduk, merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku, mengiktiraf segala dosa-dosa mereka dan mereka memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan sebeginilah yang disebut dalam satu hadis yang lain, satu hadis yang masyhur, mereka berada di bawah bayangan arasy Allah. 7 golongan yang berada di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Salah satunya ialah golongan manusia yang bangun di tengah malam bermunajat kepada Allah, fafadat ainah, lalu mereka menangis kerana 2 sebab sekurang-kurangnya. Yang pertama, kerana terlalu rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kerana mereka gerung akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dosa-dosa yang banyak ni, mereka takut. Kena takut dosa, kena takut. Kalau mati, secara mana kita? Lalu mereka menangis kerana takutkan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Ini 3 perkara yang dapat kita sebut. Kalau ikut catatan ni ada 8, 7, 8. Tapi kita sebut 3 dulu sebagai usaha kita untuk masuk dalam bulan Ramadan, membersihkan rohani kita sesuai dengan tradisi Nabi SAW, tradisi para sahabat, tradisi salafus soleh, tradisi orang-orang soleh, para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu yang pertama, meninggalkan maksiat dan meninggalkan durhaka kepada Allah, menjaga hati dan juga tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.